Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Setelah kita bertungkus lumus, berjaya menunaikan fardu puasa kita selama sebulan yang Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan, dan kewajipan ini juga Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan kepada umat-umat yang sebelum daripada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti biasa, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan taklif ataupun telah memberikan kewajipan untuk kita berpuasa ini ialah tidak lain dan tidak bukan untuk melawan hawa nafsu selama sebulan. Disebabkan kejayaan kita melawan hawa nafsu itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan kepada kita untuk berhari raya pada bulan Syawal. Jadi dalam perayaan untuk menyambut Syawal ini, untuk mendapat keberkatan, para ulama telah menghimpunkan beberapa perkara dan menghimpunkan beberapa adab dalam kita menyantuni hari raya. Di antaranya, apabila menjelanglah hari raya, apabila istiharkan kita dapat melihat anak bulan Syawal, maka sunat ataupun adabnya kita menyambut kejayaan kita itu dengan 8 perkara. Yang pertama sekali ialah menghidupkan malam. Menghidupkan malam hari raya itu ialah dengan kita melakukan pelbagai jenis ibadah, terutamanya ibadah solat. Maka pada malam itu kita penuhi ibadah kita dengan solat, dan kita dituntut untuk melakukan salah satunya ialah solat sunat tasbih, sebagaimana yang kita telah ketahui. Apabila terbenarlah Syawal itu, anak bulan bagi Syawal itu, maka kita dituntut untuk bertakbir. Nama bagi takbir ini ialah takbir mursal, iaitu bermula daripada melihatnya anak bulan, kita disunatkan untuk bertakbir. Itu antara adab. Dan seterusnya, yang ketiganya, iaitu kita hendaklah sebelum bersiap-siap untuk keluar untuk melakukan solat hari raya, kita disunatkan untuk mandi, membersihkan badan. Dan yang keempatnya iaitu kita memperelokkan diri kita. Kalaulah kita ada bulu ke yang ada di muka, dan kita perelokkan rambut dan diri kita, kuku, potong kuku dan sebagainya. Dan yang kelimanya iaitu memakai pakaian yang terbaik, kerana Rasulullah SAW suka memakai pakaian yang terbaik baginda pada ketika hari raya. Dan yang keenamnya, pakai wangi-wangian. Disunatkan bagi lelaki untuk memakai wangi-wangian.
Dan yang ketujuhnya iaitu hendaklah kita bersarapan terlebih dahulu sebelum kita keluar untuk menunaikan solat hari raya. Berbeza dengan kita melakukan solat Aidil Adha. Ketika kita melakukan solat Aidil Adha, disunatkan kita pergi terlebih dahulu tanpa menjamah apa-apa makanan. Tetapi bagi solat Aidil Fitri, kita disunatkan untuk menjamah sedikit makanan sebelum kita keluar untuk menunaikan solat hari. Dan yang ke-8 iaitu kita sama-sama menghadiri solat hari raya yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam menunaikan solat hari raya, kita dapati Rasulullah SAW mengerahkan keseluruhan, kesemua umat pada ketika itu. Tidak kiralah termasuklah sekali dengan perempuan-perempuan yang haid juga disunatkan untuk hadir bersama dalam upacara melakukan solat hari raya. Ini menunjukkan bahawasanya betapa besar dan hebatnya sambutan hari raya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dengan adatnya, kita sebagai orang yang berada di Malaysia lah, di Nusantara, adat kita berbezalah dengan adat-adat yang lain ketika menyambut hari raya. Antara adat kita yang kebiasaannya ialah kita saling ziarah-menziarahi pada hari raya. Oleh kerana ziarah-menziarahi pada hari raya itu adalah termasuk dalam perkara yang dituntut oleh syarak, maka dalam adat kita, apabila datang yang Syawal, kita melaksanakan tuntutan syarak, iaitu dengan ziarah-menziarahi di antara satu sama lain. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya ingin menyatakan, ingin menyentuh sedikit beberapa adab yang telah disentuh oleh Imam Al-Ghazali berkaitan dengan adab-adab ketika kita berhari raya pada bulan Syawal. Oleh kerana bulan Syawal ini kita banyak melakukan ataupun membuat jamuan, menjemput rakan-rakan, sanak saudara dengan nama sebagai rumah terbuka, maka perlulah kita mengetahui adab-adabnya. Imam Al-Ghazali menetapkan sekiranya kita ingin menjemput ataupun ingin membuat satu jamuan pada ketika kita memerlukan untuk membuat jamuan, maka kita perlulah memenuhi adab-adabnya. Di antara adab-adabnya iaitu Imam Ghazali telah merumuskan ada 6 perkara adab. Yang pertamanya iaitu berkaitan dengan jamuan, yang kedua undangan, yang ketiga ijab, iaitu menerima undangan tersebut. Kemudian adab kehadiran, hadir kepada jamuan itu. Dan yang kelimanya iaitu hidangan, adab-adab menghidang makanan. Dan juga yang terakhir sekali adalah adab-adab antara adab melakukan jamuan itu ialah adab ulang. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis banyak ayat yang menyentuh berkaitan dengan jamuan. Rasulullah SAW bersabda, "It'amut ta'am wa ifsya'us salam." Rawahu Bukhari wa Muslim. Hendaklah kamu membuat jamuan dan kamu ucapkanlah salam. Rasulullah SAW bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan dengan menyatakan hal ini seketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam
Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi oleh tetamu, maka Allah telah lakarkan secara detail bagaimana Nabi Ibrahim melayani tetamunya yang mulia itu. Yang keduanya iaitu undangan. Dalam undangan ini kita perlulah mengambil kira dalam mengundang, maka kita perlulah, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, kita perlulah membuat satu garis panduan kepada siapa yang ingin siapa yang kita ingin kita undang, siapa yang ingin kita jemput. Maka itulah yang paling penting dalam kita menyenaraikan orang-orang yang ingin kita jemput untuk datang ke rumah kita sebagai tetamu. Kerana Nabi SAW bersabda, syarul ta'am ta'amul walimah yudda'a ilaiha al-aghniya wa yuhramu minha al-fuqara. Rawahul Bukhari wal Muslim. Seburuk-buruk ataupun sekeji-keji makanan, iaitu makanan yang dijemput, tujuan jemputannya itu hanyalah untuk orang kaya dan tidak merasa ingin menjemput orang-orang miskin. Maka ini salah satu daripada gaya jemputan yang keji di dalam Islam. Sekiranya menjemput, janganlah kita memilih bulu, janganlah kita meletakkan pemilihan kita itu kepada orang yang kaya. Kerana orang miskin kita tak jemput. Nah, itu yang paling utama. Dan yang keduanya, daripada adab untuk kita menjemput, juga kita perlu tahu orang yang kita ingin jemput. Sekiranya orang yang kita ingin jemput itu yang kita rasakan ia memang tidak dapat hadir, kemungkinan disebabkan pekerjaannya kah, ataupun kemungkinan disebab dia terlalu jauh kah untuk datang, maka tidak perlulah untuk kita menjemput. Itu adalah salah satu adab. Kerana menjemputnya itu akan menjadikan satu kesusahan pada diri kita dan juga diri orang yang kita jemput. Kerana terpaksa menunaikan jemputan itu. Kerana menjemput untuk datang ke jamuan itu adalah satu sunnatun muakkadah, bahkan wajib. Kata sebahagian ulama, bahkan wajib untuk datang kalaulah tidak ada keuzuran. Maka apabila kita nak menjemput, janganlah kita melupakan kaum karabah terutamanya, iaitu adik-beradik kita yang lebih dahulu kita menjemput mereka. Kerana dengan membuat jamuan itu akan dapat merapatkan kembali silaturahmi yang selama ini mungkin terputus. Itu antara adab-adab. Banyak lagi lah adab yang disebut di Imam Ghazali. Ada adab undangan. Yang ketiganya iaitu berkaitan dengan adab-adab ijabah, iaitu menerima undangan. Dalam kita menerima undangan, sekiranya ada seorang menjemput kita, maka kita perlulah menerimanya. Janganlah menolak mentah-mentah. Ada sebahagian orang bila kita menjemput, dia terus menjawab kata, minta maaf, saya tak dapat hadir. Imam Ghazali menempelak orang yang mengatakan demikian. Kalaulah kita menerima satu-satu jemputan, sekalipun kita tidak dapat hadir, maka kita kena menerimanya terlebih dahulu. Supaya untuk menjaga hati orang yang menjemputnya. Janganlah kita meletakkan pelbagai alasan. Antaranya, sebab aku duduk terlalu jauh, sebab aku ada kerja dan sebagainya. Janganlah meletak alasan. Seboleh-bolehnya berusahalah untuk menerima ataupun menjawab jemputan tersebut. Kemudian pada ketika untuk datang, kan, ada lagi yang berkaitan dengan puasa. Maklumlah, bulan Syawal, sebahagian kita ingin berpuasa dalam bulan Syawal sebagaimana
yang diminta oleh apabila sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan man shoma Ramadan fa atba'ahu sittan min Syawal summa atba'ahu sittatan min Syawal kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti pula dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka seolah-olah dia telah berpuasa 1 tahun. Jadi kita dituntut untuk berpuasa. Sedangkan pada bulan Syawal itulah paling banyak jemputan untuk kita menerima jemputan rumah terbuka. Jadi bagaimana untuk kita nak mengelakkannya? Maka Rasulullah SAW pernah menyatakan bahawasanya melayani tetamu itu adalah wajib. Melayani tetamu adalah wajib. Sekiranya kita didatangi oleh tetamu, sedangkan kita ini sedang berpuasa sunat. Ini berkaitan dengan puasa sunat. Sedangkan kita berpuasa sunat. Bagaimanakah cara? Adakah aku ingin membatalkan puasa tersebut untuk melayani tetamu, ataupun meneruskan puasa dengan memberitahu kepada tetamu? Kata Imam Ghazali, makruh sekiranya tetamu datang, ia mengatakan bahwasanya ia sedang puasa untuk kepada tetamunya. Dan adalah lebih baik, afdal bagi dirinya untuk berbuka pada ketika melayani tetamunya, makan bersama-sama. Itu adalah lebih baik, kerana melayani tetamu dengan makan bersamanya itu adalah salah satu daripada perkara yang wajib ditunaikan. Bahkan kata Imam Ghazali, bahkan sekiranya ia berbuka puasa tujuannya untuk melayani tetamunya itu, maka dia telah mendapat pahala puasa sehari itu, walaupun ia tidak dapat berpuasa sehari. Inilah satu kebijaksanaan yang Imam Ghazali radhiyallahu an menyatakan disiplinnya untuk kita menyambut tetamu. Begitu juga kita menerima undangan. Sekiranya kita berpuasa, adanya undangan, maka kita berbuka puasa untuk menyahut ataupun menerima undangan untuk kita meraihkan undangan tersebut. Dan kita berpuasalah pada hari lain. Dan kita juga akan mendapat pahala puasa sehari kerana kita telah berniat untuk berpuasa. Itu salah satu. Dan yang seterusnya, adab untuk kita ijabah menerima ataupun menerima undangan itu, janganlah kita berniat ataupun tujuan kita pergi untuk mengisi perut semata-mata. Kerana tujuan mengisi perut semata-mata itu adalah daripada tabiat syaitan. Jadi niatlah untuk kita pergi ke majlis jamuan itu untuk menziarahi, untuk mengikat silaturahmi, untuk mengukuhkan silaturahmi. Dengan itu maka kita mendapat pahala. Sekiranya kita datang, makanan telah habis, maka tidaklah menjadi satu perkara yang ralat, satu perkara yang menyentuh perasaan kerana tidak dijamu. Kerana niat kita jadi bukanlah semata-mata ingin mengisi perut. Dan seterusnya, iaitu adab-adab daripada kehadiran. Apabila kita hadir untuk melakukan, untuk menerima jemputan itu, ialah janganlah kita berlagak ataupun sombong. Janganlah kita sombong. Kerana dengan kita sombong itu akan menyebabkan diri kita ini akan dipandang hina oleh masyarakat. Oleh yang demikian, maka pada bulan Syawal nanti, yang akan kita raikan itu, maka kita raikanlah bulan Syawal itu dengan berlandaskan syariat. Maka kita perlulah patuhi semua pantang larang ataupun larangan daripada Allah SWT, seperti berhibur yang melampaui batas, dan juga kita beradab dalam menunaikannya. Jadi marilah sama-sama kita menjayakan ataupun kita menyambut Syawal kita ini dengan penuh
keinsafan dan penuh ketawadukan dengan kita meraihkan adab-adab dalam berhari raya. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.